Okay, Assalamualaikum everyone. Can you hear me? Yes. Okay. Yes. Okay, so we start our lesson today. So today you will be learning about Unit 5 Plant. Okay, before this kita dah belajar dah tentang animal, isn't it? So today you will learn about plant. Okay, so look at your textbook on page. Amat perlahan pula kejap Okay, your textbook on page 72. Okay, so today you will learn about how the plant, the way of reproduction in plant. Okay, so how do the plant reproduction? Okay, so what is the way of reproduction in plant? Okay, so everyone look at your textbook, turn to page 72. Okay, in Malay, reproduction kita panggil dia bagaimana tumbuhan membiak. So in Malay we call it membiak. In English, the word is reproduction. So like human, like animal, plant also reproduce. Okay, so look. Plant need to reproduce to avoid extinction. What is extinction? Extinction is pupus. Pupus. Kalau extinction ni maksud dia tidak ada lagi dalam dunia ni. So that's why plant need to reproduce. Okay, so plant are different from human, different from the animal. If human, the way of reproduction is by giving a birth, melahirkan anak. Tapi kalau animals, okay, there are two way of reproduction. The first one is laying an egg, and then the second one is giving a birth. There are two ways, but in plant, okay, there are many ways. So there are different way of reproduction based on the plant. Okay, so they can reproduce in various way. Okay, the first way of reproduction is by seed. Okay, seed biji benih. Okay, plant that reproduce by seed. Okay, they have their seed in that fruit. Okay, look at the picture in page 72. Okay, seed. Plant that produce fruit reproduce through seed. Okay, the example is like chili plant, like papaya tree. Okay, bila awak makan, there are seed. Okay, ada biji dekat dalam fruit dia, betul tak? Bila awak makan, okay, ada biji di dalam buah-buahan dia dan orang tak makan biji tu. Ada yang makan ke? Awak makan biji dia ke? Contoh makan cili, tapi cili kita telan juga kan? Tapi kalau betik, sebab biji dia besar, seed dia besar, okay, so kita tak makan biji dia. Tak tahulah kalau awak makan. Ada yang makan ke kat dalam ni? Tak makan. Kalau makan tu, okay, tumbuh pokok betik dekat dalam perut awak. Okay, selalunya, usually, plant that reproduce by seed ni, kalau kita makan seed dia, okay, seed dia tidak akan dihadam di dalam perut. Dia tidak akan dihancurkan dalam perut kita. And bila kita makan, dia akan keluar bersama dengan najis awak. Okay, bersama najis. And then, dia akan tumbuh. Sama juga macam animal. Bila animal makan fruit ni, and then dia tidak akan dicerna. Okay, dia tidak akan digest dalam perut animal tu. Okay, kemudian bila dia membuang, okay, the seed will tumbuh. Okay, tumbuh di tempat di mana dia membuang tu.
Okay, that's why tak percaya awak makanlah biji apa namanya, biji papaya tree ni. Okay, awak tengok nanti awak membuang keluar biji dia. Okay, so they are plant that reproduce by seed. Okay, so look at the second way of reproduction. Okay, by suckers. Okay, ada dulu masa bila saya ajar, okay, ada murid tanya saya, "Sir, suckers ni bukan dia hisap ke sak?" Okay, no Suckers ni adalah anak pokok. Okay, dalam tumbuhan we call it anak pokok. Or the term is suckers. Okay, look. Suckers are young plants that grow near their parent plants. They can grow into new plant. So suckers usually grow near their parent plant. Maknanya kalau dia grow ada dekat tepi-tepi tu je. Dia tak jauh Okay, look. The example is like banana plant and yam plant. Okay. If you look at banana plant, okay, you can find the sucker just beside the parent plant. Parent plant ni adalah induk dia. Pokok yang dah dewasa, and then the suckers, the young one are just beside the adult. Okay, the parent plant. Okay, also same like yam. Yam ni apa? Keladi. Awak makan keladi ke? Keladi is also reproduce by using a suckers, anak pokok. And then kalau that's why if you want to plant a yam plant, okay, you need to have a suckers. Okay, and then the third way of reproduction is underground stem. Okay, what is underground stem? Okay, stem is batang. Okay, and then underground is di dalam tanah. Okay, batang di dalam stem ni, underground stem ni adalah okay, batang di dalam tanah. Okay, look. Underground stem are the part of plant that will grow into new plant when planted. Okay, so even though the word is stem, batang, tapi sebenarnya dia bukanlah dalam bentuk batang. Okay, they are underground stem are the part of plant. Okay, part of plant ni apa sahaja selalunya we call it selalunya buah dia. Okay, look at the example. There are two plant that using underground stem. Okay, wait. Okay. Okay, so for underground stem, okay, the example is there are two plant. There are two plant for the example for underground stem. Okay, the first plant is onion. Untuk macam awak ni, makcik-makcik bawang ni, okay, onion anti. Okay, makcik-makcik bawang dalam kelas, dah lama awak tak membawang kan, tak jumpa kawan-kawan. Okay, duduk kat rumah je. Okay, this is how the way onion reproduce. Okay, onion reproduce by using an underground stem. Okay, tengok. So macam mana kita nak tanam? How to grow onion? Okay, just take out the, just take an onion and then you can put at the ground. Awak letak je dekat tanah and then tunggu je. Kalau awak tak nak letak pun awak boleh korek lubang sikit. You can make a hole and then put the onion inside that hole. And then what will happen? Okay, the onion will grow a root. Okay, dia akan tumbuh akar and then dia akan tumbuh pucuk dia. Okay, so how to plant an onion by using onion also. So kalau kita nak tanam dia, kita tak perlu cari anak pokok, kita tak perlu cari biji benih. Okay, just using the onion. Okay, again. Okay, and then the second example is potato.
Okay, potato also okay using underground stem to reproduce. That's why same with the onion. If you want to plant a potato, okay, just take a potato and then plant into the ground. Okay, you can make a hole and then put the potato inside the hole, and then what will happen? The potato will grow. Okay, so the way of onion and potato reproduce, we call it underground stem. Okay, look at okay the others way of reproduction in page 73. Okay. On page 73, okay, the next way of reproduction is by using a spore. Okay, what is spore? In Malay, spore is spora. What is spora to what is spore? Okay, usually the plant that reproduce using a spore are non-flowering. Maknanya dia tidak berbunga. Okay, kalau awak tengok pokok tu dia tidak berbunga. Selalunya tidak berbunga ni dia adalah tumbuhan-tumbuhan yang menumpang. Menumpang ni maksudnya dia tak tumbuh kat dalam tanah terus. Dia menumpang pada pokok-pokok lain. So, usually the non-flowering plant reproduce through spore. Through spore ni macam mana nak tengok? Okay, if you look at the example, there are two type of plant. The first one is fern. Okay, fern, paku pakis. Paku pakis ni kalau awak tengok dia tidak berbunga, non-flowering plant. Okay, so how do they reproduce? They reproduce through spore. Dekat mana spore dia? Just below the leaf. Okay, bawah daripada daun dia tu. Okay, if you take the fern and then look below the leaf, okay, you can find there are spot. Ada titik-titik. Ada titik kat situ, and then that is what we call spore. Okay, and then the second example is mushroom. Awak mushroom soup awak suka kan? Apa cendawan goreng awak suka makan, but you don't know how do they reproduce. So the mushroom reproduce by using a spore. Dia ada spora dia. Kat mana pula mushroom punya spore? Just beside, just below the umbrella. Bukan bawah apa? Bawah payung awak. Bawah payung yang mushroom tu, kalau awak ketuk, dia akan keluar bintik-bintik ataupun debu. Debu tu we call it spore. Sama juga macam fern. Okay, macam mana dia disebarkan? Macam mana dia nak tumbuh? Selalunya, usually the spore, okay, disebarkan using a wind, menggunakan angin. Dia boleh tersebar bila angin tu tiup dia punya spore tu terbang-terbang, and then terbang dia tumbuh, dia terletak dekat atas pokok ke apa ke, dia akan tumbuh di situ. So, if you want to grow a mushroom, if you want to grow a fern, you need to have their spore. Spora kalau in Malay. Okay, look at the others way of reproduction. Stem cutting. Okay, what is stem cutting? Stem cutting ni adalah keratan batang. Okay, so when a stem cutting of a plant is planted, it will grow into a new plant. So the example is like the tapioca. Do you know what is tapioca, class? Tahu tak tapioca tu apa? Ya Allah, tak tahu. Tapioca tu ubi kayu. Ubi. Ubi tu ialah tapioca. Okay, and then bougainvillea. Bougainvillea tahu? Bougainvillea tu nama untuk English term for pokok bunga kertas. Kalau awak biasa tengok kat rumah banyak pokok bunga, ada bunga kertas. Okay, so sekarang ni orang suka tanam bougainvillea. Bila dia besar, dia ala-ala macam dekat Korea kan.
Macam bila dia gugur tu macam bunga sakura. So orang Malaysia pun bolehlah rasa macam bunga sakura. Tapi sebenarnya pokok bunga kertas kan. Okay, so how do we plant tapioca and bougainvillea? So we just cut their stem. Kita potong batang dia, patahkan pun boleh. No need to potong, patahkan and then kita terus cucuk dekat tanah. Cucuk terus. Okay, and then the plant will grow. Because of what? They are growing using a stem cutting. Okay, and then the next one is by using a leaf. Kalau kita tengok tadi, tapioca and bougainvillea are reproducing using a stem cutting technique. But they are plant that can grow using their leaf. Okay, look, they are also plant that reproduce through their parent leaf. Okay, the example of plant is like the snake plant. Snake plant ni zaman-zaman MCO ni, zaman PKP ni, pokok kayangan orang kata. Sebab apa? Sebab dia mahal nak mampus. Sekarang mahal dah snake plant ni. Dulu orang tak pandang, kat sekolah kita banyak. Tapi kalau awak tengok dekat luar, viral loh, mahal. Orang jual puluh-puluh. Okay, this is a snake plant. Okay, how do we plant a snake plant? Just take one leaf of that snake plant and then put at the ground. Okay, and then when you put at the ground, it will grow into a new plant. Okay, same like the stawa. Stawa ni, okay, masa saya kecil-kecil dulu, okay, pergi mengaji, and then ambil daun ni letak dalam mukadam, letak dalam Quran. Lepas tu lupa. Lepas tu nanti tahu-tahu dia tumbuh akar. Tumbuh akar dekat dalam Quran tu. Mengamuk Ustaz. Okay, so itu zaman kecil-kecil. So how do we plant a stawa? Okay, just take their leaf, one of the leaf from the parent plant, and then you put on the ground. Then what will happen? The root will come out from the leaf and then dia akan turn into a new plant. Okay, dia akan tumbuh kat situ. So senang. Snake plant dengan stawa. If you want to grow the new plant, you just using their own leaf. Gunakan daun saja. Tapi snake plant ni dia jadi viral sebab masa tu NASA bawa dia ke angkasa, into the space, ke ISS, International Space Station, and then dia uji dia pokok snake plant ni boleh membersihkan udara. Tapi kalau setakat tanam satu pasu je awak nak letak dalam rumah, konon nak bersihkan udara, you want to purify the air, tak adanya setakat satu dia nak tanam satu rumah penuh dengan pokok ni. Lepas tu awak nak jalan pun tak boleh kan, sebab dia tajam-tajam. Okay, so awak guna je lah air purifier, Coway ada, kuku ada kan, dia sedut udara cepat je. Okay, look, give other example of plant that reproduce in the way stated above. Okay, so awak boleh buka mic. Okay, cuba bagi contoh. Siapa tahu? Okay, kita tengok the first way of reproduction seed others than chili plant and papaya trees. Okay, awak tahu tak pokok apa lagi yang menggunakan seed? Cepat. Siapa boleh bagi another example of plant that reproduce seed? What? Siapa tak boleh masuk? Oh, saya tak tengok. Okay, kejap. Oh, ada. Ada 3 orang. Okay, sorry. Sebab saya buka apa namanya textbook tadi, so saya tak nampak. Okay, so class again. Okay, kejap. Okay, class again. The first way of reproduction using a seed.
Okay, can you tell me the example, another example of plant that can reproduce using a seed others than chili plant and papaya tree? Okay, what are the others plant that you can wait. Okay. Give as an example. Okay, cepat. Siapa boleh bagi contoh others than chili plant and papaya tree? Cepat buka je mak. Watermelon. Ah? Watermelon. Watermelon using, okay, good. Watermelon can reproduce using a seed. That's why kita tak makan biji watermelon tu kan. So, contoh paling senang, durian. Tengok Yaya makan durian kan. Okay, durian. Durian also can reproduce using a seed. So, others plant. Apa lagi? Rambutan. Okay, rambutan also can reproduce through seed. That's why kita tak makan biji biji rambutan. So usually the plant that reproduce using a seed, okay, the seed cannot be eaten. Maknanya dia tidak boleh dimakan. So awak campak contoh awak makan apa namanya, paling senang papaya tree ni lah. Awak ambil kan biji dia, awak tabur je dekat laman rumah awak atas tanah, nanti awak tengok lama-lama nanti dia akan tumbuh. Sama juga also same with the mango. Ada orang makan, kat sini ada ke yang makan mango seed? Orang makan isi dia, awak makan biji dia kan. Itu dahsyat sangat, itu lapar sangat tu pergi gigit biji mango tu kan. Okay, so there are many plant that can reproduce through the seed. So usually the plant that reproduce through seed, the seed cannot be eaten. Tidak boleh dimakan. So awak ingat tu. Okay, look at the second one. Using a suckers. Can you tell me the example of another plant that can reproduce through suckers other than banana and yam? Ada lagi tak contoh suckers yang awak tahu? Sekejap, saya ingat balik. Apa pokok yang gunakan anak pokok lagi Saya pun dah lupa dah contoh-contoh dia Okay, selain dari, ada tak siapa yang tahu kat rumah dia ada pokok-pokok? Okay, mak ayah dia tanam pokok and then dia ada anak pokok di tepi dia. Saya pun dah terlupa dah, itulah dah lama sangat duduk rumah kan. Sampai dia tengok nama awak pun dah tak ingat dah. Nasib baik dekat sini ada, adalah juga nama-nama Teguh ada. Yaya nasib baik kenal muka dia. Kau tak saya panggil dia Afif kan? Ni si Is ni kan saya panggil dia Zuraida kan, nama mak dia lah ni Wafi dia guna nama dia. Okay, tak apa. It's okay. So, underground stem. Can you tell me what are the example of the others plant that can grow through underground stem? Ada tak contoh dia selain daripada onion, potato, garlic? Okay, garlic also. Carrot. Okay, good. Carrot. Carrot. Tomato. Tomato tak. Tomato using seed. Jangan salah tomato dia tak tumbuh dalam tanah. Usually underground stem ni, okay, they will grow underground. Underground tu dalam tanah. Kalau tomato dia tak tumbuh dalam tanah, dia tumbuh di pokok. Okay, tomato is using a seed. Okay, so what is the others plant that can grow from the underground stem? Selain daripada onion, apa lagi? Garlic, potato, tadi carrot, apa lagi Dah lupa dah. Tak ingat dah kan? Okay, so awak boleh cari. You can search for the example using the Google. Nantilah cari balik apa tumbuhan-tumbuhan lain yang tumbuh menggunakan underground stem. Awak dah sampai dah tak boleh ingat dah ni. Okay, dah lama sangat di rumah. Awak Sean tak di rumah? Sean ke di rumah? Boring dah saya kan? Dah tak tahu nak buat apa dah.
Anak saya pun kesian dia. Okay. Next. Spore. Okay, spore ni menggunakan spora. Okay, so the example is like the mushroom, like the ferns. Okay, also yang gunakan spore ni selalunya tumbuhan tu adalah non-flowering. Okay, again, next. Stem cutting. Stem cutting ni tapioka, apa lagi? Selalu ubi lah saya tanam pakai batang dia. Ya, pokok bidara. Pokok bidara bahasa Inggeris saya tak tahu apa. Okay, pokok bidara kat rumah saya tanam pakai dia punya batang je using a stem cutting. And then hibiscus, pokok bunga raya. If you want to plant a hibiscus, okay, you can use their stem only. Just patahkan ataupun potong stem dia tu, batang dia, and then you cucuk dekat tanah. Okay, it will grow into a new plant. Okay, and then leaf. Leaf ni a snake plant dengan setawa. Selain daripada tu, lupa dah. Ada satu lagi nama dia saya dah lupa, tak ingat. Ada bukan bougainvillea, setawa. Alah, lupa dah. Okay, so look at page 73. 74. Okay, so everyone turn your textbook to page 74. Okay, why do plant need to reproduce? Kenapa plant need to reproduce? Okay, the importance of plant reproduction. Okay, so at the beginning of our lesson, you know that plant need to reproduce to avoid extinction. Avoid ni maksudnya mengelakkan. Extinction ni adalah pupus. Pupus ni maksudnya tumbuhan tu tak ada langsung dekat muka bumi ni. Ada banyak tumbuhan yang telah pupus. Sama juga ada banyak haiwan yang telah pupus. Contoh, the example of animal that already extinct is dinosaur. Kan kita tak jumpa dah dinosaur, kita jumpa dalam TV je. Betul tak? Okay, so look. The importance of plant reproduction. Plant always reproduce to increase their numbers and maintain their species. Okay, they need to reproduce first to increase their numbers. Bukan numbers ni maksudnya meningkatkan nombor dia. No, meningkatkan bilangan dia. And then untuk mengekalkan their species, to maintain their species. Why? Okay, if they do not increase their numbers, then they do not maintain their species, they will be extinct. Okay, look at the below situation. There are two situations. The first one, look at the situation 1. Okay, there is a picture of a fruit, a papaya fruit, and a papaya tree, a bird, a rabbit, a goat, okay, a cow. Okay, so semua cow kat situ, and then a goat. Okay, so the bird say, it's good for us that plants are always reproducing. Therefore, we are able to always get food. Tengok, why do the plant reproduce? Okay, one of the important is they are supplying food for the animal. Kalau bayangkan, okay, pokok tak tumbuh dah, tiba-tiba satu hari semua pokok berhenti, okay, reproducing. So what will happen, pokok lama akan tumbuh, dia dah tua, and then dia mati. And then apa yang jadi, tak tumbuh pokok baru. Okay, manusia, okay, manusia, human and animal akan terjejas. Okay, human and animal akan terjejas sebab tumbuhan adalah one of our source of food. Sumber makanan. Okay, and then look at the situation 2. Selepas monkey ni menyanyi monkey song tu, okay, look, dia menangis because of what? Our habitat. Habitat ini adalah tempat
Kan? Okay, our habitat has been destroyed. Telah dimusnahkan. Luckily, there are still trees in the forest that are always reproducing. Okay, we can find shelter there. Human always destroy the forest. Okay, kita tahu human suka musnahkan hutan sebab apa? They want to take the log. Okay, log ni ialah kayu balak. Kayu balak ni kalau jual boleh jadi duit, boleh jadi mahal. So, tapi bila dia tebang pokok tu, what will happen? The animal will the habitat of animal will be destroyed. Dia akan dimusnahkan. So animal tak ada tempat tinggal dah. That's why kalau awak perhatikan, kadang-kadang ada taman-taman rumah tu dia ada banyak monyet. Kenapa? Sebab dulu itu adalah tempat tinggal monyet. Ada hutan kecil kan, ada pokok banyak, and then bila ditebang, dibuat taman perumahan, and what will happen, monyet tu tak tahu nak pergi mana dah, so dia datang kat rumah. So because of what, they don't have any other shelter. Tapi disebabkan all the plant can reproduce. So bila tumbuh semula, the animal will have their shelter again. Look, situation 3. On page 75. Situation 3. Wow, the air here is fresh. That because my friend and I are here to supply oxygen for you. Class, you need to know that all the plants in the world are the main supplier of oxygen. Different from animal, we inhale, kita menghirup udara, kita menyedut oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Tapi plant dia berbeza. All the plant will menyedut karbon dioksida and then mengeluarkan oksigen. So we depend on the tree for the oxygen supply. Ingat so that's why kalau awak masuk hutan, if you go to the forest, and then you will feel that the air is fresh. Kalau awak duduk je dekat Teluk Intan ni, debu je kan. Tak ada pokok. Tapi kalau rumah awak banyak pokok, pagi-pagi awak akan rasa sedar. Next. Nanti saya akan jawab yang dalam chat. Look at situation 4. A furniture dalam bilik. Ada desk, ada bed, ada cupboard. We are made of wood. It's good that the tree in the forest are still reproducing to supply wood. Humans cut out the wood from the forest to make a furniture, untuk membuat perabot. Banyak perabot kayu kan. So dibuat daripada kayu. Kayu tu asalnya from the forest. So kalau kita tebang-tebang but the forest are not, the tree are not reproducing, nanti dia akan jadi, hutan akan jadi botak, gondol, tak ada dah pokok. That is the main important why do the tree are reproducing. Tengok yang bawah tu, dia cikgu tu cakap, why is reproduction of plant important to life? Reproduction in plant is important to life because it helps in conserving and maintaining our food source. Dia mengekalkan our food source, sumber makanan, habitat for the animal, oxygen supply and wood supply. Look. This is the project that you need to do this week. Saya tak bagi kerja.
Okey, tapi saya bagi projek untuk awak buat dekat rumah. Boring lah kan, saya buat kerja je kan. So awak buat projek. Okay, look at page 76. Okay, so what you need to do? Okay, the way of water spinach. Mana nak cari water spinach? Okay, tak ada. Okay, awak senang saja kita tukar. Okay, tak boleh ni, tak boleh buat ni. Okay, kalau pakai water spinach, nak cari kat mana pun, okay, tak jumpa kan, betul tak? Okay, so kita tukar dia apa lagi Okay, saya nak awak tukar dia kepada onion. Okay, you just using an onion, cari sebiji onion. Okay, and then plastic container, and then soil, and then water. Ataupun kalau awak tak nak guna plastic container, you can just put at your ground. Okay, dekat tanah kat rumah awak kalau ada. And then macam mana nak buat? Okay, put the soil inside the plastic container and then put the onion above it, dekat atas saja. And then what? Okay, then tunggu sampai onion tu tumbuh jadi pokok. Okay. Okay, nanti saya terangkan kejap lagi. So, I think that kejap ada banyak lagi ke? Oh, dah tak banyak dah tajuk. So, kita habiskanlah Okay, tengok tu cantik kan? Hanging garden tu. Okay, so kita tengok on page 77. Okay, teknologi in plant reproduction. Kita habiskan je lah tajuk ni. Okay, teknologi in plant reproduction. Okay, other than the normal way, okay, we also using a technology in plant reproduction. Kita juga gunakan beberapa teknologi. Okay, do you know that we can also reproduce plant using technologies such as tissue cultures and marcotage? Okay, so look, there are two ways. There are two technologies that have been used widely in plant reproduction. The first one is tissue culture. Okay, what is tissue culture? Okay, tissue culture can produce new plant from tissues of a parent plant that are placed in a nutrient medium. Okay, example are banana plant and orchid plant. Okay, so macam mana they are using the tissue culture ni, dia ambil sedikit bahagian daripada tumbuhan tersebut. Okay, and then they ambil the tissue. Okay, the tissue bukan tissue yang awak buat lap muka tu. Buat lap mulut tu, no. Ini adalah tisu pada daun, pada tumbuhan tu. Kalau manusia, macam mana kita nak dapatkan tisu manusia, human tissue, awak ambil dalam mulut. Buka mulut awak, korek sikit dekat pipi, dalam pipi. Bukan dekat luar, dekat dalam pipi awak tu, korek sikit. Okay, kita boleh dapatkan tisu kita. And then ambil sikit yang tisu tu, dia macam lapisan kulit. Letak dekat atas mikroskop, okay, awak boleh observe, boleh tengok. Okay, sama juga dengan using this tissue culture from the plant. Okay, so they take the tissue from the plant and then put on a nutrient medium. Nutrient medium ni dia macam jelly sikit, dan jelly tu dia ada vitamin-vitamin ataupun nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Okay, and then nanti bila dia lama-lama dia akan tumbuh. So they do not use, kalau macam ni, the example are banana plant and orchid plant. Banana plant ni tak payah dah dia nak ambil suckers tu kan. So they using a tissue culture. Usually tissue culture ni diorang buat dekat lab. Okay, the second one is marcotage. The second one is marcotage. Kalau marcotage ni, dengar bunyi, apa benda marcotage ni kan awak dengar. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, we call it tut.
Cantoman Tut. Bukan Tut tu kena sensor. Memang nama dia Cantoman Tut. Bukannya marah awak tak ada kena sensor. Dia memang nama dia dalam Malay we call it Cantoman Tut. T-U-T. Okay, so in English we call it malcotage. Malcotage can increase the number of plant without planting seed. Example are mango trees and lime trees. Okay, so what do they do? Okay, malcotage ni senang je. Dia akan buang, pergi dekat batang satu pokok and then dia buang kulit dia, tinggalkan dalam dia dan dia akan balut dengan tanah. Okay, bila dah hilang dah suara ni. Okay, bila dia balut dengan tanah, dia tutupkan selepas 3 minggu. Okay, yang di dalam tanah tu dia akan keluar akar and then dia potong, dia tanam yang tu. Mahkota ni juga kita boleh jadikan pokok tu contoh macam bougainvillea, pokok bunga kertas. Pokok bunga kertas tu awak beli dia warna putih. Tapi jiran awak ada yang warna merah. Kan? Bunga dia warna merah. Okey. Bunga dia warna merah. So awak, cantiknya. Tapi awak malas nak tanam lain. So awak boleh jadikan pokok tu ada berwarna-warni. Macam mana? Potong sedikit ranting daripada pokok bunga kertas yang warna merah tu. And then buat macam ni mahkota cantoman tu. Sambungkan dekat pokok yang berwarna putih tu. And then what will happen? Nanti yang situ keluar warna merah, yang sini keluar warna putih. Kalau nak cek warna kuning letak. So banyak. So we are using the malcotage technique ataupun cantoman tut. Okay, next. So I think that is the last page kan. Itu yang last. So kita dah habis belajar tentang plant. Next week kita masuk tajuk measurement. Okay, so again class, cancel lah yang tadi kita buat yang inilah, hanging garden. Nak tak buat? Nak tak buat projek hanging garden ni? Bagi awak bercucuk tanam kan? Okay. Nak sir, nak. Nak, okay. Tak susah pun. Okay, tapi kita tak tanam lah bunga. So awak just cari satu botol air. Okay, sama ada air mineral tapi air mineral pun boleh ataupun air gas. Awak potong di bahagian atas dia, sebelah dia. Bahagian tepi tu potong sedikit, jadikan dia lubang. Masukkan tanah. Okay, masukkan tanah, kemudian awak tanam je pokok. Tapi saya nak suruh awak buat, saya nak awak tanam onion. Sebab awak macik-macik bawang kan? Cik bawang kena tanam onion. Kita nak tengok how do the onion reproduce. Okay, so example nak suruh tanam pisang kan lambat sangat kan? Nak suruh tanam lain lambat. So we are planting the onion. Okay, onion ataupun apa lagi? Ataupun potato. Saya bagi dua lah. You can either use onion or potato. Okay. Kemudian awak buatlah. Nak gantung macam ni dia letak tali kan. Dia gantung. Okay, awak buat. Tapi awak buat tanam sama ada onion ataupun potato. Boleh tak? Boleh tak? Tak dengar ni. Boleh. Awak kalau tidak dalam kelas, ya Allah. Dalam kelas pompek-pompek mula awak. Okey, boleh. Okey, cakap je, jangan takut, jangan risau. Buka je mic tu. Okey kelas. Tadi ada siapa ke yang tanya dalam chat? So baru saya nak buka chat. Okey, tadi siapa tanya tadi ada soalan. Kalau ada soalan, malu nak tanya pakai mic. Awak malas nak buka kamera, baru bangun tidur, tak mandi lagi. Kan? Okey. Okey, boleh tanya dalam chat. Kejap saya tengok. Tadi siapa? Teguh tu yang tanya tadi. Barang-barang. Bukan. Is tanya kenapa orang potong pokok. Isn't it? So, saya dengar saya tak? Dengar.
Okey. Okey, kenapa orang potong pokok? Okey, orang tak potong pokok biasa-biasa. Usually ada dua Barang-barang sebab lain. kenapa orang potong pokok. Pertama, orang nak dapatkan kayu balak. Kayu balak yang besar-besar tu kan. Jual boleh dapat duit. And then yang kedua untuk redevelopment. Okey, untuk pembangunan semula. Contoh orang tebang kawasan semak hutan tu untuk buat pembangunan. Contoh buat taman perumahan, buat bangunan apa-apa sahaja. So there are two reason why do they cut down the tree. Okey, ada soalan lagi? Saya nak tanya je. Kalau awak tak nak type, awak boleh tanya. Buka je mic. Kalau tak boleh buka mic, bagi bahasa isyarat. Okey, apa barang lain yang nak kena guna sir? Tak ada banyak pun. Pertama, cari botol mineral ataupun botol botol air gas tu. Okey, air dia awak minum lah. Okey, kita ambil botol kosong je. Kalau tak nak minum, hantar kat rumah saya. Tapi nak kena sejuk-sejuk sikit lah. Okey, awak potong di bahagian tepi dia. And then apa awak buat, letak tanah. And then letak je potato ataupun onion. Pilih salah satu. Okey, kita nak tengok how do potato reproduce atau how do onion reproduce. Betul ke dia reproduce using a underground stem? Kan, so kita nak tengok betul ke dia reproduce using underground stem. So awak akan buat observation. Okey, projek ni saya bagi selama 1 minggu. So awak tak perlu hantar awak punya projek tu, hantar gambar dia je. Awak hantar gambar dia ke Telegram saya bila minggu depan. Ambil gambar. Kalau tumbuh sikit tak jadi apa pun tak apa. Awak ambil gambar. Just hantar dekat saya. Whether you are using onion or potato. Okay. Nak kena siram ke? Tak perlu kan? Tak perlu. Tapi mula-mula tu bagi tanah tu lembap sikit. Bagi tanah tu lembap sikit. And then awak boleh letak onion tu di atas atau awak nak letak onion ataupun potato tu di dalam tanah tu pun tak ada masalah. Okay, so apa yang diperlukan, onion atau potato, botol yang kosong, and then soil, tanah. Itu je, 3 je. Kalau awak nak buat macam dalam buku teks tu, awak nak hanging garden, letaklah tali. Letak tali, gantunglah. Okay. Okey. Ada tak? Ni. Ada lagi soalan tak? Ada yang nak tanya lagi apa-apa tentang apa yang belajar hari ni? Okey, by the way, untuk sesi hari ni saya dah rekod. Nanti saya akan download dan upload semula ke YouTube. Awak boleh tengok semula mana yang baru masuk, mungkin terlepas. Okay, you can recall it. Boleh tengok balik, view the video. Tengoklah kawan-kawan awak korek hidung lah macam-macam ni. Tadi kan dia tak tutup kamera and then dia korek hidung lah, pegang hidung, korek telinga, macam-macam saya tengok perangai semua kan. Okay kelas, so ada question, ada soalan nak tanya? Sir, potato tu nak kena kupas ke? No need, terus letak je kan, sebab tu saya kata senang je, letak je. Okay, aku boleh sama ada awak letak ataupun awak tanam dalam tanah tu. Dengan kulit-kulit dia sekali. Tak payah nak kupas. Kupas tu baik masak. Okay. Ni cepat jom kita before we end our lesson today. Okay, kalau yang ada kamera, bukalah kamera. Saya nak ambil gambar. Boleh sembang-sembang dalam ni. Sekejap, saya nak ambil gambar ni. Okay, ready, cepat buka kamera. Ke Okay, so okay. tak pakai baju gitu, tak buka kamera.
Dia bangun tidur kan kat atas Ya. katil. Dia pakai baju Kat atas katil, lepas tu baru bangun tidur. Muka sememeh lagi kan. Okey, kejap Masa nak ambil. Okey, 1, 2, 3. Okey, again, sekali lagi. Okey, cukup. Okey, so. Okey, saya bagi sembang-sembang nak sembang. Macam mana semua sihat? Yang baru masuk tu sihat. Sihat, sir. Sihat. Tak jumpa. Saya bosan lama duduk dah tak rumah, jumpa. sir. Sampai saya dah lupa dah nama awak. Sampai dah lupa dah siapa lah ni anak Malaysia ni Semalam saya ajar tahun 2. Okey, next week kita tak buat hari Sabtu lah. Kita buat hari Jumaat sebab semalam saya ada mesyuarat So ada mesyuarat tu so dia sangkut. So next week mungkin apa dia? Ada siapa tanya tu? Hari Jumaat minggu depan malam-malam tak boleh. Saya ada kelas. Ya, saya tahu. Kita tak buat malam, kita buat siang macam biasa. Pukul 10 sebab pukul 9 saya ada dengan kelas tahun 2. Habis kelas tahun 2 pukul 10 dengan tahun 3 pula. So next week on Friday nanti saya bagi dia punya masa pukul 10. Ya, ada soalan lagi. Kau pasal menongeng-nongeng. Alah, tak apa. Dah habis dah lesson. Dah habis lesson tak apa. Boleh sembang. Nak tanya kawan-kawan semua sihat ke? Awak kan dah lama tak jumpa kawan-kawan kan? Sir, Ya. saya tahu tak malam ni ada bola. Tahu. Nanti saya di kelas lagi. Pukul 1. Kelas tak apa. Nak rehat. Tak apalah Okey. Saya saja je. So kalau kita tak ramai pun tak apa. At least boleh tengok muka-muka kan. Boleh sembang-sembang dalam ni. Okey, so again if you want to see the Hari terakhir recording, apa kita akan yang bagi- nak kena hantar kerja projek ni, sir? Apa dia? Siapa yang tanya tadi? Hairin. Apa dia? Sir, hari terakhir untuk hantar projek kita ni hari apa? Dia hari terakhir dia sebenarnya kalau kita nak tunggu pokok tu tumbuh, dia memerlukan masa. So you can send the result to me start from Friday next week. Okay. Boleh hantar bermula Jumaat minggu depan sebab tak boleh lah, takkan esok awak nak hantar sebab takkan tumbuh lagi kan sebagi 1 minggu. Okey, kalau dah ataupun kalau awak tengok 2-3 hari dah tumbuh, awak terus ambil gambar, awak hantar kat saya gambar dia tak payah nak tunggu. Kalau awak tak tumbuh-tumbuh, tunggu sampai dia tumbuh. Saya akan terima, jangan risau. Kalau awak buat dan awak hantar gambar, okey, awak akan dinilai untuk pentaksiran bilik darjah. Awak boleh dapat yang tertinggi sebab awak dah buat projek tu. Kan? Daripada sebagi kerja baik kita buat projek kan. Nanti ada minggu yang saya akan bagi kerja dalam buku. Ada minggu kita akan buat aktiviti sebab rasanya lama lagi ni PKP ni. Macam Yaya lagi boring. Sekolah depan rumah je. Hari-hari nampak sekolah tapi tak ada pergi sekolah kan. Okey, saya pun hari-hari lalu kat situ. Sebab nak pergi beli nasi lemak kat Padang Tembak tu. Nampak juga sekolah hari-hari. Tapi tak pergi pun. Saya selalu jumpa cikgu kat kedai makan. Saya 2 kali dah. Itu dulu, sekarang dah tak boleh dah. Sekarang Food Panda je. Food Panda, saya makan panda seminggu kali. Yep. Sekarang semuanya Food Panda je. Food Panda, Grab Food, semua hantar kat rumah. Saya duduk je kat rumah kan. Saya tengok ni awak pun sama. Ada yang saya tengok dah bulat dah. Bosan. Saya tunggu hari-hari.
Okay, so itu saja. Saya tak mau lama-lama sebab nanti Kang mana yang guna data Kang, internet dia banyak kan So kita jumpa lagi next week on Friday. Okay, awak ingat pukul 10 on Friday Nanti saya akan bagi link dia sama je. Saya akan bagi notification dalam group. Okay, see you next week. Okay, bye semua. Jaga Bye. diri. Bye. Rindu semua. Okay, Okay, bye. 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 Bye.